Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu bab 9, kebarangkalian peristiwa bergabung. Sebelum kita mulai, kita ingat apa yang kamu dah belajar semasa tingkatan 3, peristiwa sahaja. Ada beberapa simbol yang kamu perlu ingat seperti ini. Ini adalah sampel. Oke, bilangan. Sampel ini contoh kalau kita nak baling dadu, kita ada 6 benda yang kita akan lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah ruang sampel. Dan penulisan kita ditulis bermula dengan S. Kalau kita nak guna huruf S. Kemudian mesti ada curly braces, kurungan keriting. So kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begini cara kita menulis. Mesti ada curly braces dan mesti dipisahkan oleh koma. Kalau tak ada, kalau kamu hanya menulis seperti ini adalah senarai, bukannya ruang sampel. So remember that, mesti ada curly braces dan juga dipisahkan oleh koma unsur-unsur di dalam ruang sampel. NS ini, N, sentiasa ingat, ini merujuk kepada number. Number ini ada 2 maksud. 1, nombor lah, 1, 2, 3, 4, 5. And then also means bilangan. So kalau dalam contoh ini, bilangan bagi ruang sampel kita adalah sama dengan 6. Now apabila kita melihat kebarangkalian, kita sebenarnya boleh kaitkan dengan peratus. Peratus paling rendah, maksud dia kalau yang gagal lah betul-betul, memang tidak akan berlaku, tidak ada lah, benda itu tidak wujud. So kita katakan 0%. Kalau memang lulus, memang ada, kita sebut sebagai 100%. Sama dengan kebarangkalian. Kalau benda itu, contohlah, kau pergi Kundasang, and then di atas meja petani, penjual itu, semuanya kobis, semua kobis, tidak benda lain. So kalau pelajar bertanya dengan penjual tu, saya nak beli manggis. Adakah manggis atas meja tu? Padahal semua kobis. Tidak ada kan? So, memang kebarangkalian untuk kamu tutup mata, pilih. Mustahil kamu akan dapat benda lain selain daripada kobis. So, untuk kebarangkalian seperti itu, paling rendah pun adalah sifat dan paling tinggi adalah 1. Kenapa 1? Bukan 100%. Katakan, untuk kebarangkalian, nilai kebarangkalian kamu itu bergantung dengan ruang sampel. Berapa bilangan dalam unsur di dalam meja kamu tadi. Contoh tadi, kobis adalah 10. Kalau kamu tutup mata, mau pilih benda di atas meja. So, kebarangkalian untuk kobis bersamaan dengan bilangan kobis itu dengan berapa benda di atas meja. Tadi ada 10 kobis. Berapa benda di atas? 10, sebab semua kobis. So 10 per 10 bersamaan dengan 1. Itu maksudnya kalau semua di situ adalah benda yang sama. Contoh, dalam kelas. Semua dalam kelas nama dia Muhammad. Ada 30 orang pelajar. Kalau cikgu baling ini marker pen, cikgu baling ini marker pen, siapa kena jawab di depan, cikgu baling. Dan kena baling tadi tu, nama dia Muhammad. Kebarangkalian, P is probability. Probability bermaksud kebarangkalian. Probability kebarangkalian untuk Muhammad bersamaan dengan bilangan Muhammad di dalam kelas. Per dengan jumlah keseluruhan pelajar di dalam kelas. Tadi kan semua si Muhammad. Dalam kelas itu semua nama dia Muhammad. So, bilangan Muhammad adalah 30. Per dengan semua pelajar 30. So, 30 per 30, 1. Maksudnya memang akan kenal si Muhammad tu kalau cikgu baling. Boleh faham? Cikgu bahas senario. Kali ini cikgu mau memilih Mommy is so beautiful. Thank you. Do you want to pee? Go pee. Kalau cikgu nak ubah keadaan ini, katakan kali ini dalam kelas itu ada pelajar bernama Joanne.
ada pelajar bernama Muhammad. Okay? Dan dalam kelas itu ada 10 orang. 5 orang Joanne, 5 orang Muhammad. So, kebarangkalian untuk memilih Joanne adalah terpulang kepada bilangan Joanne 5, bilangan Joanne per dengan bilangan keseluruhan di dalam ruang sampel yang kita tengah perhatikan, yaitu 10. So, 5 per 10. Ini sebenarnya sama juga dengan 50%. Okay? Dan 5 per 10 ini kalau kita tekan kalkulator, bersamaan dengan 0.5. Okay? So, mustahil dia akan kurang daripada sifar, yaitu negatif. Dan mustahil juga akan lebih daripada 1. Okay, so tadi cikgu dah terangkan cara penulisan ruang sampel. Dan dalam tingkatan 4 ini, kamu akan belajar 3 cara, iaitu pasangan tertib, gambar rajah pokok, dan juga jadual. Okay? Dalam satu peristiwa, dia dikatakan bergabung apabila 2 atau lebih eksperimen dijalankan secara serentak. Okay? Itu definisi bagi peristiwa bergabung. Okey, dalam contoh yang pertama ini, perlu diketahui bahawa walaupun pen itu sama warna, tetapi pen itu adalah berlainan. Okey, setiap satu itu adalah pen yang berbeza. Untuk kes seperti ini, pelajar perlu melabelkan setiap pen yang sama warna, tetapi notation yang berbeza. Contoh untuk pen yang tadi, kita letak M1, M2, M3. Okey, sebab kita ada 3 pen merah dan kita ada biru 2. So kita ada 5 pen keseluruhan, pen yang berbeza walaupun warna yang sama. Dalam soalan ini dikatakan kita nak pilih 2 pen, dan setiap kali kita memilih pen, tidak ada dalam soalan itu mengatakan pen itu dikembalikan. Okay. Kalau soalan tidak mengatakan bahawa pen itu dikembalikan, maksudnya kalau kita dah ambil M1 keluar, masih ada C. M1 dalam kotak ya, ada set lagi. Sebab kita dah keluarkan M1. Tetapi sekiranya pen itu dikembalikan, okay, pertama M1. Okay, tulis M1. Okay, pasiat M1 dikembalikan semula. Masih ada si M1 dalamnya. Ada nak, sebab kita mengembalikan M1. Tetapi kalau kita tidak kembalikan, set lagi M1 di sana. So, dalam soalan ini tidak dikatakan bahawa pen itu dikembalikan. So, mustahil. M1 dah keluar, mustahil ada lagi M1 sia. So, mustahil akan ada M1. Mustahil. Okay? So, ruang sampel untuk ini adalah, okay, kemungkinan M1, M2, M1, M2, M1, M3, M1, B1, M1, B2. 2. Itu untuk M1. So, kita mungkin juga M2 berpasang dengan M1, M2, M3, M2, B1. Okay, so bila dah selesai senaraikan semua ini, jangan lupa mesti mulakan dengan curly braces dan berakhir dengan curly braces. So, begitu cara kita nak selesaikan untuk soalan yang pertama. Untuk subtopik yang seterusnya, kita pergi kepada peristiwa bersandar dan tak bersandar. Peristiwa bersandar apabila keputusan kita yang pertama akan mempengaruhi keputusan ataupun kebarangkalian bagi aktiviti yang kedua. Okay? Dia tak bersandar jika kedua-dua kes tidak mempengaruhi sesama sendiri. Contoh, kebarangkalian untuk John dan Aminah lulus dalam ujian matematik. Okay? Kedua-dua ini tidak berkaitan. Tak ada kaitan. Kalau John lulus, luluslah. Kalau Aminah ni gagal, gagallah. So, tidak ada kaitan. So, keadaan ini adalah peristiwa tak bersandar. Tetapi kalau dalam contoh dalam satu kelas, cikgu nak pilih
ketua kelas dan penolong ketua kelas. Untuk keadaan seperti ini, kebarangkalian untuk seseorang itu dipilih adalah bersandar dengan kebarangkalian untuk seseorang lain tidak terpilih atau dipilih. Kenapa? Contoh, dalam kelas katakan ada 10 orang. Oke, katakan untuk keadaan seperti cikgu nak pilih ketua kelas dan penolong ketua kelas. Keadaan ini adalah bersandar. Sebab kebarangkalian untuk pelajar yang pertama dipilih dan pelajar yang kedua dipilih, kebarangkaliannya adalah berkaitan. Contoh dalam kelas ada 10 orang. Cikgu nak pilih, katakan kita ada pelajar lelaki sama dengan 6 orang, perempuan sama dengan 4 orang. Cikgu nak pilih ketua kelas daripada lelaki dan penolong ketua kelas pun dari lelaki. Contoh saja, jangan marah pelajar perempuan. Okay, ini contoh sahaja. So, untuk yang pertama, ketua kelas. Okay, kebarangkalian untuk memilih lelaki bersamaan dengan 6/10. Ini untuk yang pertama. Untuk penolong ketua kelas. Sekarang dah berubah. Sebab katalah, yang 10 orang di sana, kalau cikgu dah panggil seorang pelajar datang ke depan, berdiri kau di sini, kau adalah ketua kelas. Seorang dah berdiri di depan. So, ada berapa orang lagi yang tengah duduk? So, dah berubah, bukan lagi 10 orang yang tengah duduk. So, untuk penolong ketua kelas, sudah berubah bilangan di sini, yaitu menjadi 9. Sebab seorang dah berdiri di sini. Pilihan cikgu telah berkurang, tinggal 9 orang. Dan juga tadi cikgu nak pilih lelaki. Tadi lelaki ada 6 orang, so ini full 6 orang. Tetapi seorang lelaki telah berdiri di sini. So, berapa lagi lelaki yang tengah duduk? Hanya tinggal 5. So, kalau dilihat di sini, keadaan ini bersandar. Dia berkaitan antara pilihan yang pertama dan kedua dan seterusnya. So, keadaan seperti ini disebut sebagai peristiwa bersandar. Contoh yang pertama untuk peristiwa bersandar, kita ada 10 keping chip, seperti dalam soalan, dan kita ada 4 keping biru untuk chip berwarna biru, kemudian yang lain adalah hijau, which is 6. Dalam keadaan ini, apa ruang sampel kita? Ruang sampel adalah keseluruhan kita adalah 10. Kebarangkalian untuk biru bersama dengan bilangan biru per keseluruhan 4/10. Kebarangkalian untuk hijau, bilangan hijau per keseluruhan 6/10. Now, untuk soalan yang pertama, untuk E, dia meminta bahawa yang pertama kali adalah chip biru dan ambilan yang kedua itu adalah chip yang berwarna hijau. Perkataan dan di sini, ingat, asal disebut dan kita guna darab. Merujuk kepada keadaan jugalah. So, kebarangkalian untuk biru adalah 4/10. Darab. Hijau. Now, hijau, kalau yang pertama itu kita ambil biru, adakah bilangan bagi hijau berubah? Tidak kan? Hanya biru yang berubah, tinggal 3. So, dalam keadaan ini, bilangan hijau kekal sama, yaitu 6. Tetapi, bilangan keseluruhan bukan lagi 10. Sebab 1 dah keluar tadi, biru tadi itu. Dah keluar. So, per 9. Boleh faham? Bilangan ruang sampel bukan lagi 10, tetapi 9. So, jawapan bagi kesemua ini bersamaan dengan 4/15. Boleh faham? So, untuk B, kita nak kedua-dua chip adalah biru. Yang pertama, 4/10. Masih lagi full, semua ada biru, semua pun masih 10. Untuk ambilan yang kedua, kan kita dah ambil biru 1 tadi. Kalau asalnya 4, kita dah ambil 1, tinggal 3. Tadi kita dah ambil 1, asalnya dalam tu ada 10. Dah ambil 1, tinggal 9. So, jawapan akhirnya adalah 2/15. Itu sahaja.
yang kedua, kita ada dua benda, satu shilling, satu adalah dadu. Dan kedua-dua benda ini kita baling dia. Kemudian kita tengok, oh apa yang ada di lantai. Okay, so untuk shilling ada dua ke barang kalian. Okay, sama ada gambar ataupun angka, nombor. Untuk dadu pula kita tahu kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk soalan yang pertama, kita nak dapatkan angka dan juga faktor bagi 3. Now, apa itu faktor? So, untuk bab ini, sangat penting untuk kita ada pengetahuan yang luas bagi benda-benda yang lain dalam matematik. Kalau kamu tidak tahu apa itu faktor, susah nak jawab soalan ini. So, apa itu faktor? So, dah ingat semula? So, untuk angka, okay, yang pertama, untuk angka kita tahu keseluruhan ruang sampel bagi angka adalah 2. So, berapa angka? 1 sajalah. Okay, darab dengan faktor bagi 3 adalah 1 dan 3. So, 2 per 6. So, jawapan sama dengan 1 per 6. Okay, untuk ini gambar. So, dalam shilling, of course, kebarang kalian hanyalah 1 per 2. Okay, perkataan dan kita guna darab. Bukan faktor dari 3. Maksudnya selain daripada 1 dan 3, yaitu 2, 4, 5, 6. Ada 4 per 6. So, jawapan sama dengan berapa? Okay, so 1 per 2 darab dengan 4 per 6 yang bukan faktor daripada 3. So, jawapan sama dengan 1 per 3. Jawapan sama dengan 1 per 3. Itu sahaja.